وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Dengan fadilah sahabat atau mengurusi barisan ahli dan kuasa ataupun staf Maktabah Darussalam, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas lewat bukan sikit banyak, Muhammad. Jadi sebab tadi ada guna kereta ayah mai sini guna kereta ayah. Kita dia pula tadi dia hantar ke bengkel. Tak apalah. Jadi kita lewat sikit tolak daripada ustaz. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berkati dan merahmati pertemuan kita pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini adalah hari pertama kita akan membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat agung, Rasulullah Muhammad, bahkan dibangga-banggakan oleh para ulama di Yaman dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Rasulullah Muhammad, kitab-kitab yang dikarangnya bukanlah karangan yang biasa. Kerana waktu mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menulis kitab-kitabnya, banyak kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lepas tulis, Imam Haddad bagi tahu pada anak murid dia, cetaklah kitab aku. Cetak kitab aku. Cetak maksudnya tulis, salin, sebarkan. Kata anak murid kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wahai guru kami, Allah Muhammad, sebaiknya kita semak dulu. Takut-takut ada yang tersalah ke ataupun ada yang Allah perlu ditambah, perbetulkan. Allah perlu disemak wahai Imam Haddad. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata dia, apa yang aku tulis ini dan apa yang aku suruh kamu tulis ini, semua ini dari Allah. Dari Allah tak ada yang tak betul, kata dia. Semua betul. Terus sebarkan. Itu karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karangan-karangannya semua dia karang sekali saja. Tulis sampai habis. Allah lepas itu terus diajar dan juga disebarkan kitab tanpa disemak ataupun diedit dan sebagainya seperti mana di zaman kita. Kenapa? Dia yakin ini dari Allah bukan dariku. Kalau dariku ada silap, tapi dari Allah tidak ada silap. Itu karangan Imam Haddad. Sebab itulah karangan-karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini karangan yang sangat barakah. Bahkan pengalaman kami mengaji di Tarim, Allah Muhammad, banyak orang western, iaitu orang daripada barat yang mai ke Darul Mustafa ataupun Tarim, Allah SWT dia pemai ni sebab apa? Sebab nak tengok tempat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Di Britania contohnya dan juga di beberapa negara di barat sana, mereka Allah SWT membaca kitab karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bahasa Inggeris. Tetapi bila dia baca tu sampai menangis, sampai masuk Islam, hanya terjemahan bahasa Inggeris. Tetapi itulah Allah disebut keluar biasaan dan karamah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi mereka mai ke kota Tarim, mai ke Hadramaut, mai ke Yaman. Kenapa? Kerana terkesan dengan karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bahkan di Britania ataupun di negara barat sekalipun, di sana ada majlis-majlis, tempat-tempat yang dibacakan Ratib Al-Haddad setiap hari. Ratib Al-Haddad. Daripada situlah dunia ini mengenali Imam Haddad, khususnya dengan karangannya dan juga dengan ratibnya. Dia panggil ratib Asy-Syihr, iaitu ratib yang masyhur. Sebab apa digelar ratib Al-Haddad itu ratib yang masyhur? Kerana Allah SWT, guru kami menceritakan, ketika mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad masih hidup, ratibnya, zikir-zikir harian yang dikarang oleh dia, yang disusun oleh dia, yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, waktu itu telah tersebar meluas sehingga kan tersebar di Mekah dan Madinah. Bahkan ketika mana Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dia pergi ke umrah, Allah SWT, dia pergi buat haji, tunai haji ke Mekah,
dan ziarah Nabi Muhammad di Madinah. Waktu itu orang mengambil daripada dia ijazah ataupun amalan Ratib Al-Haddad. Sehingga kan Ratib Al-Haddad ini sangat terkesan, sangat luar biasa dan sangat barakah, sehingga dijadikan amalan Ahlul Mekah dan Ahlul Madinah, iaitu setiap di antara Maghrib dan Isyak setiap hari akan dibaca dalam Masjidil Haram di dalam kelompok-kelompok dalam Masjid Al-Haram. Baca apa? Ratib Al-Haddad di antara Maghrib dan Isyak. Dan di Madinah, Muhammad, sejarahnya dibaca dalam Raudhah Nabi SAW. Di antara Maghrib dan Isyak pada waktu itu dibaca Ratib Al-Haddad. Itu waktu zaman Imam Haddad masih hidup. Ratib ataupun karangan ataupun susunan zikir-zikir harian yang disusun oleh dia telah tersebar dan telah diamalkan di Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah dan Madinah waktu itu masih lagi pusat ilmu, pusat terkumpulnya para ulama qiblah ilmu, qiblah ilmu. Dan ni Mesir lah. Allahu Akbar. Okey, jadi dulu Mekah. Allahu Akbar. Jadi itu Al-Imam Haddad. Jadi sebab itu masyhurnya karangan Ratib Al-Haddad. Kalau boleh ibu-ibu kita, kakak kita, pakcik kita, abang kita semua, ustaz, mari kita sama-sama setiap hari kalau boleh amalkan Ratib Al-Haddad. Sangat bagus ya, Ratib Al-Haddad. Para ulama di Yaman, ada waktu kadang-kadang kita diajak musafir keluar dengan guru kita lah di sana. Dalam musafir pun dia takkan tinggal Ratib Al-Haddad. Dia baca lah kereta. Bila naik kereta masuk waktu maghrib, kalau kami nak jamak takhir, Habib akan kata, baca Ratib Al-Haddad sama-sama, baca dalam kereta. Dan dia tak pernah tinggal walaupun dalam keadaan musafir atau apa saja. Jadi sebab Ratib Al-Haddad, zikir karangan ataupun susunan Imam Haddad sangat banyak kesannya dan sangat banyak hasil yang dilihat. Allah SWT. Sebab sebenarnya Ratib Al-Haddad ni dikarang kerana orang Tarim ataupun orang-orang Yaman pada waktu itu tempat mereka dimasuki oleh fahaman sesat, serangan akidah. Ada juga ulama mengatakan masuk waktu tu ilmu-ilmu sihir, dibuat sihir, diantak sihir. Maksudnya apa? Kemudaratan banyak pada waktu tu, mudarat dari segi akidah ataupun dari segi kesihatan. Akhirnya penduduk setempat mengadu pada Imam Haddad suruh buat sesuatu untuk menjadi benteng daripada akidah sesat dan juga daripada sihir ataupun apa saja mudarat yang datang. Pada waktu itulah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dia cuba usaha untuk khidmat lil muslimin, khidmat untuk orang Islam. Pada malam 27 Ramadan, Allah SWT, dan malam itu Allah SWT bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah ilhamkan Imam Haddad untuk menyusun zikir-zikir Ratib Al-Haddad. Yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akhirnya dibaca. Bila dibaca, akidah-akidah sesat yang masuk dalam Yaman, yang masuk dalam Hadramaut, mula terhapus sikit demi sedikit. Orang yang bawa fahaman sesat, akidah sesat, mereka mengundurkan diri mereka sendiri. Kalah. Dengan apa? Dengan amalan harian bacaan zikir nikah oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini hebat. Tambah zaman kita banyak lagi fahaman-fahaman yang tak betul ini. Tambah tersebar penyakit dan sebagainya. Baca Ratib Al-Haddad. Tarim tak ada apa pun sampai kala ni. Allah SWT. Walaupun zaman ada Covid juga, tetapi Hadramaut ataupun Tarim sampai ke hari ini tidak ada apa-apa kesan dengan Covid-19. Amalan mereka, harian mereka yang itulah Ratib Al-Haddad dan juga yang lain-lain lagi. Ada seorang dikisahkan, ada seorang Muhammad raja di satu kota di Hadramaut. Waktu mana kota dia nak diserang oleh kota lain, yang mana kota itu lebih banyak kekuatan dan juga senjata. Waktu tu raja ini bertemu dengan Imam Haddad. Imam Haddad masih hidup. Dia kata, wahai Imam, tolonglah aku, kota aku akan diserang, kami akan ditawan kota kami. Allah akan dirampas tanah kami dan harta kami. Allah SWT. Biasalah orang Arab dia suka perang sama dia. Jadi Imam Haddad kata apa? Balik baca Ratib ni. Dia kata, wahai Imam Haddad, bagaimana kalau mereka serang kami, kami tak ada senjata, kami miskin. Tak perlu senjata. Habib Imam Haddad kata, baca Ratib ni. Pesan pada semua kamu punya penduduk kota kamu. Bila baca-baca, akhirnya yang nak serang tak diserang. Rasa gerun, rasa Allah SWT tak boleh nak serang. Akhirnya kota itu tak dapat ditawan. Kenapa? Kerana zikir daripada Allah SWT. Itu kata zikir. Jangan pandang rendah dengan zikir. Zikir ni sangat
kesannya sangat hebat. Bahkan Al-Imam Mahdi, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi, dia sendiri nanti bila mai, kata Nabi SAW hadis, Imam Mahdi akan meruntuhkan kota-kota ataupun kubu-kubu musuh dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Runtuh semua Allah SWT kubu-kubu musuh. Itu karamah ataupun itu kekuatan zikir dari hati para solihin, para awliya. Jadi kita kena ada zikir harian. Mudah-mudahan kita dapat penjagaan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amalkan Ratib Al-Haddad. Okey, itu berkenaan dengan sikit Imam Haddad. Imam Allah bin Al-Haddad ni bukan setakat masyhur dengan karangan dan juga dengan Allah SWT Muhammad keluar biasaannya dalam menyusun amalan Allah SWT Muhammad. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Allah SWT Muhammad kehidupannya pun luar biasa. Imam Haddad ni dia dilahirkan sempurna biasa, cumanya mai satu peringkat umur dia jadi buta. Allah SWT buta. Okey ya. Waktu mana di waktu kecil dia dah buta, tak nampak mata dia. Allah SWT, ada ulama kata adab dengan ulama tak boleh kata buta, kita kata tak nampak, tak nampak mata, hilang penglihatan. Okey ya. Bila hilang penglihatan waktu mana kecil, Allah SWT Muhammad, waktu tu Imam Haddad sejak kecil lagi dia dah bersungguh mengamalkan sunnah dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sehingga kan waktu mana kawan-kawan dia tengah main, dia tak main sekali. Dia pegang kitab, dia hafal Quran. Allah SWT Muhammad, dia ulang kaji ilmu yang dia mengaji. Allah SWT Muhammad. Waktu tu kawan-kawan mereka rancang, jom kita berkenal Abdullah Muhammad. Kita berkenal dia. Kenapa? Dia tak mau join kita. Allah Muhammad. Akhirnya dia buat apa? Dia korek satu lubang yang dalam, yang besar. Dia panggil Imam Haddad. Duduk di sana, dia panggil mai kat depa. Kan dia tak nampak mata, hilang penglihatan. Dia nak kenal dia sebab dia jatuh dalam lubang tu. Hey Abdullah, ta'al huna. Allah SWT. Dia pun jalan. Bila jalan-jalan dikisahkan, elok sampai depan lubang, dia pergi ke tepi. Dia jalan situ. Allah SWT. Penglihatan tak ada, tapi mata hati terang. Itu dikisahkan oleh ulama-ulama kita di Tarim. Atau hebat. Al-Imam Allah bin Al-Haddad, satu hari Allah SWT, orang dengar cerita tentang terangnya hati Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dia bila guru dia talaqi kitab pada dia, ajak kitab, matan terus dia hafal. Allah SWT macam tu. Sehingga kan bila orang dengar kisah-kisah Imam Haddad ni sangat terang mata hati dia, sampai orang nak perkenal dia pun tak boleh. Satu hari ada orang nak cuba test dia. Dia pergi ziarah. Bila dia ziarah, dia duduk, dia nak tengok Imam Haddad ni macam mana. Yang kata mata hati dia tu hebat tu tahu mana, yang boleh nampak benda yang mata tak nampak tu. Akhirnya waktu mana dia duduk ziarah Imam Haddad, Allah takdirkan lalat masuk dalam kopi dia, qahwah tu. Bila masuk dalam kopi, dia tak nampak, dia tak perasan dalam kopi dia tu ada lalat, tak perasan. Tu yang ada penglihatan mata tak perasan. Tapi Imam Haddad kata apa? Imam Haddad kata, sebelum kau minum, Allah SWT, tengok dulu dalam kamu punya cawan ada lalat, kata Imam Haddad. Terkejut dia. Dia kata, aku yang celak pun tak nampak, Imam Haddad boleh nampak. Mulai pada hari itu, orang mula yakin Imam Haddad memang memiliki keistimewaan yang sangat hebat. Imam Haddad pernah orang cuba nak mengendap. Kisah juga, orang nak mengendap dia. Dia ni karang kitab banyak, dia karang macam mana? Ada orang mengendap. Tulisan tu, cara macam mana dia buat tulisan tu. Bila orang mengendap, dia tengah mengarang tengah malam, orang tengok Imam Haddad duduk depan buku, lepas tu pen tu tulis sendiri. Pen tu gerak. Orang terkejut, Imam Haddad tak angkat tangan dia, tapi pen jalan. Itu karamah Imam Abdullah bin Al-Haddad. Okey ya, itu karamah dia. Karamah. Okey, tak apalah, Allah SWT. Faham? Okey, jadi kita baca ini kitab ni seorang wali Allah yang sangat besar. Bahkan Imam Haddad, dia punya amalan dia setiap hari dia akan semayang sebanyak 200 rakaat sunat. Itu amalan harian dia, 200 semayang sunat. Dan setiap malam dia akan keliling semua masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Setiap masjid dia akan masuk semayang 2 rakaat. Dia nak barakah semua masjid. Dan masjid dalam Kota Tarim ada lebih kurang 360 masjid. Itu amalan harian yang biasa 200 sunat. Amalan lain pula pusing masjid malam-malam. Semayang 2 rakaat. Bayangkan sehari berapa ratus kali rakaat, berapa ratus rakaat dia amalkan. Bahkan Imam Haddad
dalam fatwa dia, di antara fatwa yang lain sikit pada ulama yang kebiasaan yang kita dengar dalam mazhab Syafi'i, Imam Haddad mengatakan dalam fatwa dia kata bagi orang yang ada sembahyang qada, dia tinggal sembahyang dulu, dia nak sembahyang sunat, kata Imam Haddad, jangan kamu halang dia. Kenapa? Dia ibadah pada Allah, baik itu dia buat, cumanya bagi tahu pada dia utamakan qada. Sebab ada ulama-ulama lain yang mengatakan maksudnya tak perlu buat terus. Ada yang melarang terus untuk melakukan sunat selagi ada qada. Tapi Imam Haddad kata apa? Orang yang kamu lihat dia ada sembahyang qada tetapi dia solat sunat, jangan kamu tegah dia, jangan kamu halang dia. Cukup kamu bagi ilmu, kefahaman kepada dia tentang apa yang lebih penting. Itu fatwa dia. Dan Imam Haddad ni, yang hebat Imam Haddad, dia bukan meringan-ringankan qada. Dia tak pernah tinggal sembahyang dari kecil. Walaupun tak pernah tinggal sembahyang dari balik lagi, balik masa Kedah, tetapi Imam Haddad dikisahkan oleh murid dia, Imam Haddad pun qada sembahyang. Qada sembahyang apa ni? Tak pernah tinggal sembahyang. Dia qada sembahyang yang sebelum balik. Bagi dia sebelum balik aku tak guna waktu untuk sembahyang, aku rugi umur aku. Wal asri innal insana fi khusrin. Dia takut umur dia sejak dia kecil, dia lahir sampai dia balik tu, dia takut tak ada ibadah pada Allah, tak diisi dengan ibadah. Dia takut benda tu sia-sia kosong, tak mau jadi orang yang rugi, minal khasirin, tak mau. Akhirnya Allah, itu dia punya hal dia lah. Kita tak perlu ikutlah, itu hal dia, hal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah, dia qada sembahyang sebelum balik. Itu pelik kita dengar, betul ke Imam Haddad tu buat? Itu hal kan tu, hal para awliya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita ikutlah yang asal, ikut yang asal tu. Itu hal. Tak apalah. Jadi itu Al-Imam Allah bin Ali Al-Haddad. Imam Haddad ni dia di antara ulama Ahlul Bait yang tak mau langsung harta. Kekayaan mai tapi tak mau langsung. Berbeza dengan habaib ataupun ulama Hadramut yang lain, ulama Ahlul Bait yang lain yang mereka itu kaya raya dan tolong orang. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari dia masak 1000 keping roti untuk sedekah pada orang ramai. Kalau orang mai ziarah dia, tetamu mai, dia akan sembelih seekor unta. Seekor unta. Jamu tetamu. Bila lebih lagi, infak pula kepada orang. Setiap hari dia menyembelih sampai berapa ekor unta, kerana apa? Menyambut tetamu. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Kaya raya. Tapi Imam Haddad zuhud ataupun fakir ikhtiyari. Habib Omar pernah terang kepada kami, kata Habib Omar, Allahumma salli Muhammad, zuhud ni ada dua, kata dia. Yang pertama zuhud yang memang ittirari, memang dia terpaksa zuhud. Terpaksa, tak ada apalah, miskin, memang kerja pun teratur rezeki. Maksudnya dia jadi dia akhirnya dia kata apa? Aku zuhud lah. Aku hidup zuhud lah. Terpaksa ittirari. Memang sebab rezeki dia tak banyak. Ada wali Allah, kata Habib Omar, ada ulama yang zuhud dia ikhtiyari. Yang ni lebih hebat, kata Habib. Kenapa? Kekayaan mai pada dia setiap hari, tapi dia pilih untuk hidup sebagai seorang miskin. Ikhtiyari. Allah sayang. Kita macam mana? Zuhud kita ittirari atau ikhtiyari? Allah sayang. Okey, jadi tak apalah. Jadi itu Imam Haddad. Satu hari daripada India, satu kapal daripada India, bila ilmu Imam Haddad sampai ke India, dah masyhur tentang kehebatan Imam Haddad. Waktu tu raja ataupun pembesar di India waktu tu, yang waktu tu India itu adalah negara Muslim, dia hantar satu kapal dipenuhi dengan harta dan juga barang kemas semualah, maksudnya kemewahan. Satu kapal dia hantar dia punya orang dia untuk serahkan kepada Imam Haddad kekayaan yang ada tu, harta benda tu. Bila sampai kat perbatasan Yaman, nak masuk ke Yaman, waktu tu dapat berita kepada Imam Haddad, kata ada orang bawa mai hadiah satu kapal nak bagi kekayaan kepada Imam Haddad. Imam Haddad kata, aku tak perlu semua tu. Dia angkat tangan, ya Allah, tenggelamkanlah kapal itu, selamatkanlah orang yang ada atas kapal. Akhirnya kapal itu tenggelam tiba-tiba dan orang tu semua selamat. Itu Imam Haddad. Itu dikata oleh Habib Omar. Dia tak mau langsung, tenggelamkan wahai Allah, aku tak mau itu. Allah senang. Kalau kita macam mana? Oh, cepat. Darat cepat sikit, nak tengok ada berapa banyak boleh ambil masa kita. Dia ikhtiyari, dia tak mau langsung. Tapi ada wali, ada ulama yang dia ambil kekayaan, ambil kemewahan, ambil kebesaran, ambil ketinggian, pangkat, kedudukan, tapi dia guna untuk Allah, dia guna untuk agama, dia guna untuk muslimin, khidmat. Tak apa, dua-dua baik, dua-dua sunnah. Nabi bila kaya, Nabi infak, dan bila Nabi tidak ada harta, Nabi sabar, dan Nabi tidak akan buat satu benda yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Haddad. Dahsyat Imam Haddad ni. Okey. Terus baca kitab. Masa nak habis sampai 4:30.
10 minit. Okey. Yang tu baru cerita, tak ngaji. Masuk terus pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi barakati amin. Allah Subhanahu pendahuluan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 3. Muqaddimah, kata pengantar tu yang penyusun ataupun penterjemah, kita boleh balik baca insya-Allah bagi kita masa sikit. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan dengan kehendaknya ke dalam hati para ahli suluk kemahuan yang benar-benar membara. Allah SWT. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad memulakan risalah ini. Ini bukan kitab ni, risalah. Risalah ni dia lebih kecil daripada kitab. Lebih kecil pada kitab. Dia ada fasal-fasal saja kalau risalah. Kalau kitab dia ada bab, dalam tu ada fasal pula. Tak apalah. Okey, risalah. Macam kita bahasa kita artikel kot. Artikel macam tu. Okey. Tapi bukan biasa-biasa punya artikel ni, risalah. Risalah ini risalah nak mengajak kita adab untuk berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya ulama-ulama akan syarahkan Bismillahirrahmanirrahim tu dia panggil sunnah para ulama. Tapi sini semua orang mengaji dah. Duk mengaji dah, tak apalah. Ambil yang syarah-syarah sebelum ni lah. Kita terus pada kitab. Dan kita pun target insya-Allah kalau Allah izinkan kita akan baca sampai habis. Kitab ni banyak faedah insya-Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan dengan kehendaknya. Allahumma salli Muhammad. Imam Haddad selepas itu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mana ni? Allah yang mengurniakan dengan kehendaknya ke dalam hati para ahli suluk. Allah SWT. Para ahli suluk itu maksudnya apa? Iaitu orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perlu kita faham bila Imam Haddad menulis risalah ini dinamakan Adab Sulukul Murid. Apa maksud adab? Adab ni maksudnya macam disiplin. Suluk tu apa? Suluk itu Allah SWT Muhammad iaitu jalan ataupun Allah SWT Muhammad adab suluk ni sebenarnya adab juga. Kalau imam ikut ulama hadrat kita mengaji, adab suluk pun adab juga. Tetapi dia lebih kepada kita mensyarahkan suluk itu kepada orang yang salik, orang yang nak berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun al-murid. Belakang tu al-murid, adab sulukul murid. Allah SWT. Okey. Di sini adalah adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bila sebut adab sulukul murid berkenaan dengan suluk ataupun adab, Allah SWT. Dia ada satu istilah itu dia panggil salik. Salik. Ada salik. Tak apa terus. Salik. Apa itu salik? Salik ni iaitu orang yang Allah SWT berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia panggil sair. Sairin. Macam-macam istilah ulama. Allah SWT. Ataupun disebut murid. Murid ni orang yang nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, murid nah. Okey. Jadi apa maksud perjalanan menuju Allah? Apa maksud perjalanan menuju Allah? Berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah itu bukan maksudnya berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dan bukan juga dimaksudkan jarak. Allah SWT. Maha suci Allah daripada jarak. Maha suci Allah daripada tempat. Allah SWT. Okey, jadi apa maksud berjalan menuju Allah? Allah SWT. Itu disyarahkan oleh para ulama. Maksud pertama, Allah SWT. Apa maksud berjalan tu? Maksudnya kita Allah SWT berubah hati kita daripada satu sifat kepada sifat yang lain. Mudah fahamnya, kita ubah diri kita, sucikan diri kita, Allah SWT, daripada sifat kita ni sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Itu jalan. Maksudnya jalan daripada kita ini duduk dalam keadaan keburukan kepada kebaikan. Itu jalan. Itu maksud jalan. Daripada lupa Allah pada ingat Allah, itu jalan. Daripada jahil tak kenal Allah kepada kenal Allah, itu jalan. Itu jalan. Itu berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia perubahan hati, peningkatan hati, penyucian jiwa. Itu disebut jalan. Allah Subhanahu. Okey. Ke dalam hati para ahli suluk. Allah Subhanahu. Kemahuan yang benar-benar membara. Kata Imam Haddad, segala puji bagi Allah yang Allah itu yang mana? Yang dia campurkan dalam hati para salik, orang yang berjalan pada Allah itu rasa ataupun Allah SWT, kemahuan, kehendak yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Saya mengaji kitab ni dengan Habib Kazim kalau di sana.
Adik Kazim. Okey. Allah SWT. Tak apalah. Jadi apa maksud Allah SWT? Allah tu dia campak dalam hati kita kemahuan ataupun kehendak untuk kita menuju dia. Maksud dia macam ni. Allah SWT. Maksud dia Allah SWT. Kita bila ada rasa dalam hati, rasa apa? Rasa yang pertama sekali rasa apa? Nak balik kepada Allah. Aku ni lalai dah. Aku ini. Aku ni Allah buat macam ni. Allah datang ke dunia bukan sia-sia. Lepas ni aku nak ke mana pula? Dia main kesedaran. Bila main kesedaran macam tu nak berubah, Allah rasa serabut dengan dunia yang kita ada tu, dengan maksiat yang kita yang buat tu apa tu? Dipanggil satu kurniaan, satu hal, perasaan yang Allah bagi. Maksud dia di sini Imam Haddad nak fahamkan, Allah SWT, kita kena puji Allah, kena syukur pada Allah. Kenapa? Kita boleh berjalan pada Allah, kita nak kenal Allah, kita nak beramal, itu dia permulaan dia adalah hati kita, rasa nak buat. Dan rasa nak buat itu Imam Haddad nak sedangkan kita, itu pemberian daripada Allah. Maksudnya apa? Tanpa Allah gerakkan hati kita, Allah kurniakan hidayah, Allah kurniakan kemahuan, Allah kurniakan semangat dalam hati kita, tak mungkin kita akan bergerak. Besarnya dipanggil hal ataupun perasaan Allah, kemahuan yang Allah letak dalam hati kita. Besar. Kenapa besar? Tanpa ada yang ni kita tak boleh buat apa-apa. Amal pun tak ada. Itu besar. So itu guru saya pernah kata dia, kita ni Allah SWT, kalau kita tak amal lagi, tak pergi mengaji lagi, tapi Allah dah bagi dah perasaan nak mengaji, nak amal, nak bersih diri, nak perbaiki diri, nak taubat, kata dia syukur banyak-banyak. Perasaan tu pun dah sangat besar dah tu Allah bagi tu. Kerana bukan semua orang boleh rasa macam tu. Nak makan ni ramai main mengaji kan. Allah SWT. Sebab apa kita boleh main? Sebab rasa. Oh, kitab Imam Haddad nak pergi dengar. Siapa yang bagi rasa tu? Allah SWT. Jadi maksudnya apa? Bila Allah nak kurniakan sesuatu kepada kita, Allah akan gerakkan hati kita. Allah akan bagi semangat dalam hati kita. Allah akan bagi perasaan dalam hati kita. Dan perasaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah SWT, Imam Haddad nak fahamkan, orang salik-salik ni, orang nak menuju Allah ni, mereka adalah orang yang telah dikurniakan perasaan, rasa nak ke Allah. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang tak sama. Ada orang setiap hari perasaan dia apa? Allah SWT, dia nak Allah SWT duit, nak duit banyak. Tu saja kehendak yang ada dalam hati dia. Tu saja himmah dia, semangat dia. Apa semangat dia? Nak kepada duit, yang mana duit itu bukan suatu rahmat lagi, tapi satu ujian. Kadang-kadang duit itu pula mendatangkan keburukan kepada dia. Bahkan duit itu adalah semata-mata kehidupan di dunia yang hina dan dia akan tinggal. Tetapi dia nak sungguh hati dia. Maksud dia apa? Dia nak kepada benda yang rendah. Semangat dia kepada benda yang rendah, benda yang hina, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak pergi nak duit, silakan nak duit, tapi itu bukan utama di hati kita. Okay. Ada orang nak apa? Nak perempuan, kejar perempuan. Allah sana cari hak saya, cari itu, cari ini. Macam-macam orang kehendak setiap hari. Tapi kalau kehendak hati kita setiap hari, kita nak apa? Kita nak Allah, itu paling besar sekali. Tak ada yang lebih baik daripada tu. Tak ada yang lebih baik daripada hati kita terdetik nak Allah. Apa maksud nak Allah? Nak cari ridha Allah. Nak kenal Allah. Allah SWT. Kita nak, kita dipandang oleh Allah. Allah SWT. Bila nak macam tu ada dalam hati kita, oh, itu yang paling mulia dan paling besar sekali. Mahal sangat-sangat. Mahal sangat-sangat. Bukan semua orang Allah bagi tu. Alhamdulillah. Okay. Macam tu. Terus, kemahuan itu akan mendorongnya ke arah merentasi jalan kebahagiaan. Nampak Imam Haddad syarah lagi bab perasaan ni, bab rasa di hati ni, Allah SWT, yang Allah bagi. Kata Imam Haddad, kemahuan Allah SWT, rasa nak tu yang Allah letak dalam hati, itu akan mendorong, akan membawa orang itu ke arah merentasi jalan kebahagiaan. Allah SWT. Maksudnya apa? Punca kita bahagia adalah hati kita. Itu Imam Haddad nak ajak satu persatu. Punca kita bahagia adalah hati kita. Allah SWT. Bukan harta kita, bukan nama kita, bukan pangkat kita. Allah SWT. Bukan. Kebahagiaan kita adalah hati kita. Kenapa? Allah SWT. Punca Allah nak bahagiakan orang tu, Allah SWT programkan hati dia.
Allah akan sentuh hati dia. Maksudnya Allah bagi dia rasa. Allah akan kurnia hati dulu. Allah SWT. Jadi bila hati dah rasa nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah, nak balik pada Allah, Allah SWT, itulah punca kita akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan hidup ni bila hati kita kenal Allah. Hati kita rasa wujud Allah. Allah SWT. Itu paling bahagia sekali. Allah. Islam ni yang Nabi bawa ni nak apa ni? Islam nak apa pada kita? Islam nak kita bahagia. Bukan nak kita sengsara, dunia dan akhirat. Allah SWT. Itu Islam. Islam ni kebahagiaan hidup. Itu Islam. Dan macam mana nak cari kebahagiaan hidup dengan Islam ni, dengan agama ni? Iaitu dengan kita membersihkan hati kita. Kita, bersih hati saja boleh bahagia? Ya, dengan bersih hati boleh bahagia. Allah SWT. Apa contoh dia? Okey. Contoh orang yang bersih hati dengan orang yang tak bersih hati. Orang yang bersih hati mesti hidup bahagia punya. Allah SWT. Orang yang tak bersih hati hidup tak bahagia. Allah SWT. Contoh, dia keluar masjid. Hati dia tak bersih, dia keluar masjid. Pergi semayang, bila keluar masjid, kasut baru beli RM300, jenama pula tu. Keluar masjid, kasut hilang. Bila kasut hilang, lepas semayang ni, lepas kata Allah Akbar tadi. Apa itu Allah Akbar? Allah segala-gala. Yang lain tak ada apa dah. Keluar, hilang kasut aku. Allah SWT. Siapa curi ni? Ni mesti orang tu, ni mesti orang ni. Naik kereta balik tu pening kepala. Ish, kasut aku tu baru pakai 2 hari saja. Bahagia ada hidup macam ni? Tak bahagia. Tekanan dia. Bahkan bawa kereta darah-darah, kena geram. Tak tengok Accident kena kereta kena perbaik duit lagi. Tu kena duduk hospital pula. Kan teruk tu kes kasut saja melarat lebih semua. Balik rumah bawa tekanan tu, marah anak, marah isteri. Allah, bawa tekanan. Allah SWT. Tekanan sampai berminggu-minggu kadang-kadang kerana hilang kasut. Ni hati yang tak bersih. Kenapa? Dia tak boleh pandang kata itu dari Allah tu. Dia pandang ni dari orang. Ini bukan dari Allah. Kalau orang pesan kat dia waktu tu, kata terimalah, sabarlah, ini dari Allah. Ada hikmah dia. Tak, Allah tak buat macam ni. Ini manusia yang jahat. Nampak? Tak bahagia. Tekanan hidup dia. Allah SWT. Okey. Bagi orang yang bersih hati pula macam mana? Keluar masjid, hati yang penuh pandang semua daripada Allah. Ibadah aku, kerja buat aku, apa yang aku jumpa, diam aku, gerak aku, semua pemberian daripada Allah. Yang pandang macam tu dengan mata hati dia. Bukan di lidah dia, tapi dengan mata hati dia. Keluar masjid dengan bahagianya hati. Dia pandang hadiah daripada Allah boleh main masjid, hadiah daripada Allah boleh semayang. Pandang, ya Allah besarnya kurniaan engkau muliakan aku. Bahagia hati dia, tenang. Keluar masjid, dia tengok kasut dia 300 hilang. Apa dia buat? Dia bahagia. Dia kata Allah ambil balik. Dan bila Allah ambil, Allah SWT, itu satu tanda dan ada hikmah. Ada hikmah apanya? Allah nak jadikan aku minas sabirin, orang yang sabar. Maksud dia apa? Bila Allah uji, Allah tarik satu, Allah SWT, kita sabar. Bila kita sabar, Allah SWT, apa kelebihan sabar? Banyak sangat. Di antaranya orang yang sabar dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sabar itu sifat Rasul, sifat para awliya. Allah sabar. Fasabrun jamil, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT. Ganjaran ataupun pahala bagi orang yang sabar ni bighairi hisab. Tidak terkira banyaknya. Kenapa? Kerana dia adalah sifat mulia. Dia adalah sifat Rasul, sifat para anbiya. Jadi bila kasut hilang, dia boleh sabar. Allah SWT. Apa maksud sabar? Sabar ni maksud dia bukan kita perik tahan macam tu. Aku sabar. Tak. Sabar ni maksudnya Allah SWT, kita pandang ini dari Allah. Yang kedua, Allah SWT, kita tak rasa macam ni. Rasa apa? Kalau aku tak bawa tadi, saya tak hilang. Sabar ni dia tak rasa aku tu. Dia rasa apa? Allah ambil balik. Tak apalah. Buat macam mana? Takat tu saja Allah izin pakai. Itu sabar. Dia tahan. Bila ada sabar macam ni, dia akan ada rida. Rida ni terima. Suka saja. Itu lebih tinggi lagi. Okey, dia itu sabar. Jadi sebelum nak sampai tahap sabar tu, dia perik dululah. Tahan dululah. Aku kena sabar. Allah, aku kena sabar tu bukan sabar lagi, dia masih melatih ya. Jadi orang sabar bila ada sifat dia memang akan sabar. Okey, jadi bila dia tengok kasut dia hilang, dia pandang Allah nak bagi aku jadi orang yang sabar. Yang kedua, Allah, bila dia balik dengan terik matahari, dengan sakit kaki panas tu, dia pandang apa? Bila aku sakit-sakit macam ni, gugur dosa aku. Alhamdulillah Allah gugur dosa aku. Allah SWT. Dan bila balik, dia ambil duit, dia pergi beli pula kasut baru. Dia pandang apa?
Alhamdulillah, Allah nak banyakkan amalku. Apa amal? Aku boleh niat baru pula. Hari tu aku niat nak pakai kasut tu nak ke jalan Allah, nak pergi masjid, nak pergi buat kebaikan dengan kasut tu. Dan kasut tu hilang, bila aku beli baru, aku boleh niat baru pula, niat yang lain. Niat yang lain, pahala yang lain pula. Dia nampak semua ada kebaikan, tak ada apa-apa. Dan dia pandang mungkin orang curi tu perlu sangat kot, bagilah biarlah kat dia. Bahagia hidupnya tu, bahagia. Allah senang semua dia memandang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dia pun. Okey. Yang tak bahagia bila kita tak nampak hak Allah bagi tu, hak Allah buat. Tu tak bahagia tu. Kita geram. Kita nak bertumbuk dengan orang, Orang kata kita kata balik 10. Tak bahagia hidup ke tu. Pening pula kepala, nak tidur malam, duk fikir esok aku nak kata apa kat kawan aku tu. Tadi dia hujah dengan aku tadi. Hujah aku kalah dah. Cari Quran, cari hadis, buka kitab semua. Kenapa? Nak lawan dalam Facebook. Tak tenang hidup tu. Esok nak kata apa tau? Esok nak kata apa tau? Kalau aku tak kata, dia kata aku kalah. Tak boleh, aku kena menang. Tak ada hidup betul. Allah SWT. Tapi orang yang bahagia, dia nampak bila orang kata pada dia, dia pandang, ni dari Allah ni, ada salah apa aku dengan Allah, orang kata pada aku ni. Bila orang kata pada aku, bagus juga, aku tak jadi orang sombong. Bila orang puji, bahaya balik. Takut aku jadi orang yang sombong. Jadi pandang semua hikmah. Tak apa, semua tak apa. Al-Imam Ali Zainal Abidin, kita ambil 5 minit ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Sedih sebenarnya Habib Omar pesan kami, dia tak bagi kalau lambat-lambat. Tapi minta maaf betul-betul lah. Saya pun tak tahu nak minta maaf macam mana. Allah salli. Memang kita keluar awal, cumanya bila saya nak pergi ambil kereta tadi, ayah kata kereta tak ada, duduk bengkel, kena pembek dulu. Pembek betul, lambat pula lah. Tak apalah. Kita apalah. Jadi ini semua daripada Allah juga. Kena sabar, bahagia. Senang. Menang juga. Menang juga. Bahaya. Okay, jadi Habib Omar kata macam ni. Habib Omar kata, kamu balik nanti dakwah dan sebagainya, kamu sengaja melambat-lambatkan waktu kuliah kamu, kata Habib Omar. Kenapa? Kata Habib Omar, Allahumma salli, bila kamu lambat, contoh kamu lambat 5 minit, Habib Omar kata, sebenarnya bukan 5 minit yang kamu lambat. Kamu bukan merugikan 5 minit, tapi kamu merugikan lebih banyak daripada 5 minit. Sebab kata Habib Omar, setiap orang rugi 5 minit. Kira kalau ada 100 orang, 5 minit kali 100, berapa minit kamu rugi, kata Habib Omar. Jangan sia-siakan waktu. Peduli waktu. Cepat, Habib Omar kata. Jangan sia-sia, jangan sengaja lambat. Itu Habib Omar. Jadi Habib Omar ni dia memang orang yang tepat sangat waktu. Memang syak waktu, kita tengok di sana. Dia imam semayang 5 waktu dia lah. Dia berdakwah, dia itu dengan masyarakat apa semua. 5 waktu semayang. Jadi imam dia juga. Semua dia. Allahumma salli dan buat semua kerja. Barakah hidup. Jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Imam Ali Zainal Abidin, kita nak cerita Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Allahumma salli ala Muhammad, dikenali seorang yang sangat penyabar dan sangat Allahumma salli ala Muhammad, menahan marah. Allahumma salli, bahkan mudah maafkan. Bila orang tengok ketokohan dia semakin masyhur, orang semakin ikut dia sebagai imam, sebagai ulama, bahkan keturunan Nabi Muhammad lagi. Allahumma salli ala Muhammad, ulama pada waktu itu. Akhirnya ada orang munafik yang dengki kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dia upah seorang badui yang duduk di kampung. Dia kata, wahai saudara kami, kalau engkau boleh buat orang ini marah, kami akan bagi pada engkau 200 dinar. 200 dinar banyak RM1,000 tu. Dia kata, macam tu boleh lah. Mai aku nak maki dia, aku nak kata macam-macam sampai dia marah. Bila dia marah, kamu kena bayar apa yang kamu janji. Orang pun bawa dia, orang tunjuk, kamu nampak orang tu, pergi bagi dia marah. Kalau engkau berjaya bagi dia marah, kami akan bayar pada engkau 200 dinar. Kenapa orang munafik waktu tu nak bagi Imam Ali Zainal Abidin marah? Kerana mereka nak jatuhkan ketokohan dia. Nak tunjuk kata, tak baik mana apa ulama kamu. Tak hebat pun. Allah SWT maki orang juga. Jadi, dia pun pergi, dia duduk depan Imam Ali Zainal Abidin, dia maki macam-macam. Maki yang paling kesat. Sedikit pun tak berubah muka Imam Ali Zainal Abidin. Dia tengok saja. Tengok. Allah SWT. Lepas dia maki habis, Imam Ali Zainal Abidin kata apa? Ada lagi tak yang kamu nak kata? Yang kamu nak luahkan? Dia kata, Allah SWT, apa yang kamu perlu luahkan, kenapa aku nak tunai hajat kamu. Aku tak mau, aku penyebab hati kamu sempit kerana menyimpan suatu dendam pada aku. Tunaikan. Kita boleh buat begitu. Kalau kita tutup mulut, jaga-jaga, aku ni Tok Guru Tomoy ni, Tok Guru Tomoy terus ya. Sekali tak apa, 2 kali tak apa, 3 kali sampai. Okey, macam tu Untuk kita. Dia kata, ada lagi tak? Keluarkan. Supaya hati kamu tenang, kamu boleh lepaskan semuanya. Tak apa, dia kata, tak apa. Dia pun fikir nak maki apa lagi ya. Maki lagi lah. Fikir nak maki lagi. Lepas habis maki,
Dia kata, habis dah. Tak ada apa dah aku nak kata pada kau. Imam Ali Zainal Abidin kata pun, Imam Ali Zainal Abidin pun kata, okey baiklah, aku minta undok diri dulu balik. Imam Ali Zainal Abidin balik. Waktu nak dia balik, orang pergi kat Badui ni, dia kata, wahai saudara kami, engkau tahu tak engkau maki siapa tu? Allah, yang kau maki itu adalah Allah Sayyidina Muhammad Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa ni? Anak Sayyidina Husain. Dan dia adalah seorang ulama yang sangat hebat di zaman tu. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, ini Imam Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan ketokohan dia tu, ulama tu. Dia tak minta maaf, aku tak kenal sebab Facebook tak ada, aku tak main Facebook. Allah Sayyidina melawak tu tambah. Allah Sayyidina. Jadi dia kata, aku tak kenal, aku tak pernah jumpa dia, tapi nama dia memang aku kenal. Dia kata, astagfirullah, aku telah menyakiti keluarga Rasulullah, aku telah menyakiti seorang ulama yang soleh. Astagfirullah, teruknya aku, kata dia. Allah Subhanahu. Akhirnya dia berlari-lari, dia pergi ke rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketuk sebab nak minta maaf, menyesal dia. Allah. Dia sebab dia buat bukan sebab benci, senang dia nak duit saja, dia susah. Allah Subhanahu. Okey, jadi bila dia pergi, dan kita jangan buat duit macam tu pula. Buat job macam tu tak boleh kan. Allah Subhanahu cari niat nak cari duit bagus, tapi cara salah tak boleh kan. Dia panggil apa? Niat tak menghalalkan cara. Okay, jadi dia sampai di rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia ketuk pintu, bagi salam. Imam Ali Zainal Abidin menjawab salam dan penuh dengan senyum, ceria wajah. Kenapa? Menyambut tetamu. Kalau kita macam mana? Hang lagi? Ada apa lagi? Kayu 3.2 ada belakang rumah aku. Sana, tunggu lagi. Okey ya. Tadi tak pagi kata dah, ni bila di rumah aku jangan nak main kacau. Kalau kita macam tu, dia senyum menyambut tetamu, ahlan wa sahlan, kata dia. Silakan masuk tetamu. Dia teriak-teriak, pegang kaki Imam Ali Zainal Abidin. Dia kata, wahai Al-Imam Ali Zainal Abidin, aku sebenarnya bukan berniat untuk mencaci makimu, dan aku tidak ada perasaan benci padamu. Sebenarnya aku tak kenal kamu siapa. Allah Muhammad. Yang kedua, aku mencaci makimu bukan kerana aku benci, tapi kerana aku nak upah. Ada orang nak upah aku 200 dinar. Kata apa Imam Ali Zainal Abidin? Dengan penuh tawaduk, tidak ada sikit sombong. Ini para wali Allah, akhlak Nabi Muhammad. Murni akhlak, husnuzan dengan Allah, pandang satu daripada Allah, bahagia hidup dia. Kalau kita tak bahagia, balik geram aku, siapa maki aku tadi, saat aku nak buat report dia semua. Pening hidup macam tu. Allah Muhammad. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa tadi engkau jumpa aku, engkau tak bagi tahu awal-awal, kata engkau perlu 200 dinar. Tidak ada masalah apa-apa, kata Imam Ali Zainal Abidin. Tunggu. Dia masuk dalam rumah dia ambil 200 dinar, dia hadiahkan. Nah, ini 200 dinar, kerana kamu nak 200 dinar, aku tunaikan hajat kamu. Kalau kamu beritahu awal tadi, aku akan bagi tadi. Allah SWT. Pelik kan kisah tu? Dah lah maki orang, caci maki, Allah kata macam-macam, dapat 200 dinar. Kan pelik tu. Allah SWT. Imam Ali Zainal Abidin dah kena maki, kena kata, tetapi dia hadiah 200 dinar pula pada orang yang kata pada dia. Ini kan pelik. Jadi itulah akhlak-akhlak para awliya dan salihin yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau caci depa, orang kata kat depa, bagi depa ini biasa saja. Depa hanya marah kalau orang mencaci atau memaki berkaitan dengan Allah dan Rasul. Itu depa marah. Marah kerana Allah saja. Apa hal kita biasa depa kata. Imam Syafi'i, Allah Muhammad, satu hari anak murid dia jumpa dengan dia. Kata, wahai Imam, Allah Muhammad, ada orang mencaci maki kamu, memfitnah kamu di belakang kamu, hai Imam. Imam Syafi'i senyum. Dia kata apa? Allah orang fitnah. Orang kata Uzair ibn Allah. Allah SWT. Uzair tu anak Allah. Isa ibn Allah. Isa anak Allah. Allah orang fitnah. Nabi Muhammad orang fitnah. Aku Syafi'i saja. Orang fitnah biasa saja. Nampak bahagia hidup kan? Nampak semua hikmah. Nampak Allah semua mereka hidup dengan Allah. Mereka hidup dengan akhlak. Bahagia mereka. Tu orang yang suci hati. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, dia kata, wahai sekalian muslimin, wahai kaum muslimin, siapa selepas ini nak mengumpat aku, nak memfitnah aku, nak mencaci maki aku halalkan dan aku maafkan. Kenapa? Kerana aku tak mau nanti bila aku balik ke akhirat, aku menyakiti hati kekasihku Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tu, dia nak semua umat dia masuk syurga. Kalau kamu maki aku, kamu fitnah aku tak maafkan, itu sebab kamu berdosa. Bila kamu berdosa, tempat kamu neraka. Aku tak sanggup melihat ada umat Nabi Muhammad masuk neraka kerana aku. Takut aku menyakiti hati Nabi Muhammad. Seolah Nabi Muhammad akan kata, wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, aku nak umat aku masuk neraka, tapi disebabkan kau tak maaf mereka yang berdosa dengan kamu, mereka masuk neraka. Sedih aku kerana terlepas mereka dalam neraka. Aku tak mau menyedihkan hati Nabi Muhammad. Kita pernah fikir tu. Kita tak ada.
Kita kata apa? Tunggu nanti. Akhirat aku tunggu nanti. Aku nak balas nanti di akhirat. Oh kita. Para awliya, para salihin yang lebih banyak ilmu dan juga kefahaman hikmah yang dia miliki, yang Allah bagi, nampak dia faham macam mana. Nampak tenang, hidup pun tenang. Kita tak ada apa-apa dengan orang, tenang. Lega saja hidup kita. Okey. Kita kembali pada kitab kita. Itu orang yang bahagia. Hidup dengan akhlak. Hidup dengan hati itu dengan memandang semua segala-gala daripada Allah ada hikmah. Okey, terus. Yang berteraskan iman dan ibadah serta menghapuskan segala macam adat dan tabiat yang rapuh. Jadi dorongan-dorongan kehendak-kehendak yang mai dalam hati kita nak dekat dengan Allah, nak taubat, nak kembali pada Allah, nak bersihkan diri, nak perbaiki diri, nak mengaji, nak suhbah dengan ulama-ulama. Okey, yang ni mai tu daripada dia berteraskan iman, dia timbul daripada iman. Maksudnya hanya orang beriman dia ada peluang untuk rasa macam tu. Orang yang tak beriman dia kena ada iman dulu, masuk Islam dulu, baru akan timbul rasa-rasa yang disebut oleh Imam Haddad. Dan ibadah serta menghapuskan segala macam adat dan tabiat yang rapuh. Allah SWT. Jadi perasaan tu bila mai, Allah SWT dia akan mendorong iman kita. Allah SWT dia akan menyebabkan kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan iman dan ibadah yang kita semangat untuk amalkan itu akan menghapuskan segala macam adat dan tabiat yang rapuh. Maksudnya apa? Iman dan ibadah Allah SWT dapat menghapuskan segala keburukan. Segala keburukan. Allah SWT. Kita kotor dengan dosa, kita kotor dengan sifat-sifat yang buruk, mazmumah. Cara macam mana kita nak bersihkan diri kita? Cara dengan ibadah pada Allah SWT. Cara dengan apa? Kita menguatkan iman, menyempurnakan iman dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah pada Rasul dan sebagainya. Okey. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin terulung dan penghulu sekalian pemimpin, dan juga ke atas keluarga dan sahabatnya. InsyaAllah kita akan sambung nanti di kesempatan yang lain. Kita sekianlah, kita sempat baca. Tak apalah sebagai mukadimah. Lepas ni kita akan baca lagi insya-Allah. Jadi kesimpulannya, Imam Haddad nak sedangkan kita dalam mukadimah yang pertama ini berkenaan dengan besarnya perasaan yang Allah bagi dalam hati kita. Dalam fasal ini Imam Haddad akan kata, peliharalah apa yang kamu rasa tu. Dengan apa? Dengan membanyakkan zikir, dengan istighfar, dan jangan melakukan maksiat kepada Allah. Lah ni kita rasa nak ngaji ni, boleh jamin ke esok boleh rasa lagi? Tak jamin. Allah SWT. Tengok esok rasa nak pergi main bola pula. Allah SWT contohlah kan. Tak apalah main bola, tutup aurat apa tak apalah kan. Nak silaturahim, tapi jangan main bola sampai tak ngaji. Jadi perasaan yang ada ni tak boleh jamin esok ada tak. Perasaan nak bangun tahajud malam ni, esok boleh rasa nak bangun lagi tak? Perasaan nak bangun baca Quran hari ni, esok ada tak perasaan ni? Tak tahu lagi. Ya, kita kena usahakan perasaan tu, tetapi kalaulah Allah tak bagi, tak akan hasil. Allah SWT. Ya, usaha kena usaha kita hamba. Jadi sebab itu Imam Haddad kata, bila kamu dah rasa, pelihara. Mahal itu. Jaga seperti mana? Dia barang yang mahal. Jaga. Dengan cara jaga anggota kita, jaga mata kita, jaga lidah kita jangan mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat barakah daripada bacaan kita Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ali kamalihi. Allahumma arhamna, Allahumma afina ya arhamar rahimin. Allah fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allah farij an ummati sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hadina bi hudaka wa ja'alna mimman yusarifu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaka fa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Di antara amalan Imam Haddad lepas dengan duha, baca Rabbi filli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 40 kali. Lepas tu baru baca doa duha. Banyak kesan dia untuk hati kita je, kebersihan jiwa. Rabbi filli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tu Imam Haddad buat setiap hari. Bersih hati kita insya-Allah. Nanti ustaz-ustaz tulis kalau siapa tak dapat. Dia dalam ayat Quran. Rabbi filli warhamni
Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tak apa, Ustaz tulis tak apa kot. Tulisan saya tak elok. Dia ayat Quran ni tu. Tak apa kalau nak tulis tak apa, saya abang slow. Rabbi firli senang Rabbi firli. Okey. Tulis boleh. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Innaka anta tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. 40 kali waktu duha, selepas main duha. 40 kali. Kalau kita hayati betul-betul doa ni boleh menangis bersihkan jiwa kita. Allahumma salli ala Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 40 kali insya-Allah. Alhamdulillah.